Hari ini kita nak bercakap tentang Perhimpunan Perdana sambutan 60 tahun KEMAS, dan juga KEMAS ini saya secara peribadi mempunyai pengalaman peribadi apabila memulakan persekolahan dan juga sesi pra-persekolahan awal di institusi pendidikan KEMAS. Jadi sudah pastinya KEMAS ini mempunyai satu gambaran yang bersifat peribadi dengan kebanyakan daripada kita. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang perkara ini, saya amat berpersati untuk bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Yasid Bidin dan juga merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Terima kasih bersama kami. Masya Allah, sudah 60 tahun usianya Datuk. Ya. Jadi saya pun membesar dan juga bersama dengan KEMAS juga. Jadi mungkin boleh dikongsikan sedikit sebagai permulaan kita mengetahui tentang fungsi peranan KEMAS ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput kita pada hari inilah untuk memberi penerangan sedikit tentang Jabatan Kemajuan Masyarakat ni. Jadi Jabatan Kemajuan Masyarakat telah ditubuhkan pada tahun 1961. Sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1961, dan kalau pada hari ini sebenarnya kita dah berusia 61 tahun. Cuma untuk program kali ini kita sambutan 60 tahun KEMAS lah. Kerana pada tahun lepas kita dapati ada masalah penyakit COVID kita, jadi kita tak dapat bersua muka. Jadi tahun ni kita buat sambutan 60 tahun. Jadi KEMAS ni pada asalnya mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama sekali dari segi pendidikan, iaitu pendidikan termasuklah pendidikan dewasa, pendidikan awal kanak-kanak, juga pendidikan Waimah untuk orang yang lepas pencen pun kita ada bagi pendidikan lagi pada mereka lah. Itu dari segi pendidikan. Yang kedua dari segi pembangunan ekonomi. Jadi ini lebih tertumpu kepada program-program usahawan mikro lah, terutamanya yang berada di luar bandar ya. Usahawan mikro kita memberi pendidikan awal, khususnya pendidikan kemahiran lah kepada masyarakat luar bandar sana untuk mereka menjana ekonomi mereka masing-masing. Itu dari segi pendidikan. Dan satu lagi, kita juga sebenarnya berperanan untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan dasar-dasar yang diwujudkan oleh kerajaan kepada masyarakat luar bandar sana. Sebab kita memang dia ada di merata-rata lah. Kalau saudara pergi ke mana pun, Waimah ke Pulau Sebatik sana pun, kita ada di sana. Betul. Okey. Jadi ini sebenarnya merupakan satu gambaran untuk kita membawa lebih lanjut bagaimana setelah menisti 61 tahun. 61 tahun, kita sambutan 60 tahun. Jadi selain daripada sumbangan itu, Datuk ceritakan tadi juga pendidikan, ekonomi. Jadi apa lagi yang boleh dicerakinkan dan juga diceritakan berkenaan sumbangan dan juga yang dilakukan oleh KEMAS selama ini? Okey. Selama 60 tahun ni sebenarnya banyaklah sumbangan yang kita telah laksanakanlah di negara inilah untuk memberi kemajuan kepada masyarakat. Jadi yang pertama sekali dulu kita ada program dipanggil literasi fungsian lah, ataupun kelas mengajar buta huruf ya. Jadi pada masa awal penubuhan kita tahun 1961 tu memang kita lebih menekankan kepada pendidikan buta huruf, di mana sehingga kini selama 2 juta sebenarnya masyarakat Malaysia telah pun kita mengikuti kelas-kelas literasi fungsian ini untuk menguasai buta huruf. Jadi dalam masa yang sama juga, pada masa itu kita juga ada kelas-kelas ekonomi rumah tangga, di mana KEMAS memberi pendidikan kemahiran lah kepada khususnya pada suri-suri rumah lah, untuk bagaimana menyediakan makanan, bagaimana menguruskan keluarga dan sebagainya. Jadi dari segi tadika kita sebenarnya baru ditubuhkan pada tahun 1970 ya. 10 tahun selepas program literasi fungsian tadi kita hentikan, di mana sehingga kini seramai 7,330,432 orang telah adalah pelajar-pelajar daripada KEMAS. Tadi saudara pun saya bukan pelajar. Alhamdulillah. Dan ini menunjukkan KEMAS telah berjaya lah mendidik anak-anak bangsa kita, di mana kita dapat lihat ramai sama ada ahli politik, ahli perniagaan, dan juga macam saudara juga adalah contohlah kejayaan yang telah ditunjukkan oleh, dan juga sumbangan yang telah ditunjukkan oleh KEMAS. Terima kasih KEMAS. Okey. Jadi yang terbaru kita ada program TVET lah, di mana kita ada 2 pusat latihan di Seri Iskandar dan juga di Gopeng. Dan ini juga telah berjaya mengeluarkan pelatih selama 2,529 orang peserta. Yang mereka ini terlatih dalam bidang jahitan dan juga kulinari ya. Kulinari. Dan untuk di bahagian lain pula dari segi pendidikan usahawan, dalam tempoh 60 tahun ni kita telah berjaya menghasilkan sebanyak 19,580 orang usahawan-usahawan mikro lah. Usahawan mikro yang terdiri daripada berbagai bidang lah, terutamanya bidang jahitan dan juga bidang masakan, penjualan dan sebagainya. Dan tak lupa juga saya nak maklumkan juga, maknanya kita juga telah berjaya menghasilkan guru-guru KEMAS yang terlatih selama 10,242 orang sehingga kini. Jadi itulah antara misi dan juga sumbangan kita lah kepada masyarakat sejak ditubuhkan
sehingga hari ini. Okey, yang berbahagia Datuk, difahamkan anugerah emas yang diterima bagi Trusted Brand for Preschool Learning Center. Mungkin boleh dikongsikan tentang penganugerahan ini. Okey, baru-baru ni kita ada menerima anugerah emas daripada Reader's Digest lah. Kerana sebenarnya kita telah terima 3 tahun berturut-turut bermula daripada 2017, 2020 dan juga 2022. Jadi anugerah emas ini adalah merupakan anugerah yang diberi oleh Reader's Digest kepada di atas bancian yang dilaksanakan seluruh Malaysia lah terhadap tadika kita ya. Jadi dalam hal ini mana dia tadika kita mendapat tempat yang terutama sekali di dalam negara ini. Kalau ikut bancian tu the most preferred preschool lah tadika kemas sebenarnya. Itu yang bancian yang dibuat oleh Reader's Digest. Jadi antara punca-punca kita berjaya mendapat anugerah ini, yang pertama sekali dari segi kurikulum kita. Kurikulum kita semua sekali tadika kemas kita mengamalkan kurikulum standard preschool lah. Prasekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi semua sekolah tadika kita standard menggunakan kurikulum yang sama. Selain daripada itu juga, mana dia kita mempunyai guru-guru yang terlatih. Jadi mulai daripada tahun 2020 sehingga sekarang 2016, semua guru-guru kita telah pun mempunyai diploma pendidikan awal kanak-kanak. Jadi kalau dulu guru-guru tadika kita ni mungkin lepasan SPM atau mereka yang boleh menulis dan membaca pada asalnya, tapi mulai tahun 2016 sehingga sekarang semua guru-guru kita telah pun mempunyai kelulusan pendidikan awal kanak-kanak, sama ada daripada universiti awam ataupun daripada universiti swasta. Selain daripada itu, tadika kemas kita ni of course lah yang menarik minat masyarakat kerana semuanya dibiayai oleh kerajaan. Ya, di mana tiada bayaran, tiada yuran lah, tidak ada yuran dikenakan, percuma. Itu semua ditanggung oleh kerajaan, free lah. Kalau kita masuk tadika biasa pun antara 3 ke 400 sebulan dah tentu kita kena keluar kan. Tapi di sini memang percuma, tapi cuma terhad kepada golongan B40 lah yang dapat masuk ke tadika kita. Itu keutamaan kita. Selain daripada itu juga, setiap anak-anak yang masuk ke tadika tersebut, mereka ni akan diberi yuran per kapita. Mana dia sebanyak RM100 seorang lah untuk tujuan aktiviti, untuk pembelian uniform dan juga buku-buku kerja. Itu semua ditanggung oleh kerajaan kita, di mana sebanyak RM20 juta kerajaan kita belanjakan untuk tadika, anak-anak tadika kita untuk tujuan itu. Dan dalam masa yang sama juga, tadika kemas kita ada menyediakan makan percuma untuk anak-anak. Ya, jadi makanan ini disediakan oleh pembantu-pembantu kemas lah, sukarelawan yang bertugas di jabatan kita. Jadi mereka ni juga diberi latihan untuk menyediakan makanan yang berkhasiat dan sempurna untuk anak-anak. Jadi dengan ini kita dapat mengatasilah masalah bantut, kekurangan zat makanan dan sebagainya di kalangan anak-anak kemas. Alhamdulillah, memang di kemas ni kita tidak ada rekod lah setakat ni anak-anak yang kekurangan zat makanan. Jadi untuk itu juga kerajaan kita membelanja sebanyak 140 juta setahun untuk bantuan percuma makanan kepada kanak-kanak. Okey. Jadi selain daripada itu juga di tadika kemas ni kita ada banyak aktiviti ya. Antaranya program potensi, hari potensi. Saya ingat saudara pun pernah mengalami lah. Kita ada hari potensi ni meliputi sukan, sukan macam-macam lah, bola sepak, bola jaring, gerakan interaktif dan sebagainya. Itu dari segi sukan. Selain daripada itu juga ada acara-acara bakat juga kita anjurkan di tadika-tadika kita, seperti public speaking, syirah, lepas tu nyanyian, tarian dan sebagainya lah. Tarian kebudayaan dan sebagainya. Itu juga antara faktor-faktor yang menarik minat lah pihak untuk memilih kita sebagai tadika yang terbaik. Dan satu lagi yang kita perkenalkan di sekolah tadika kita ni ada pintar botanik. Jadi pintar botanik ni khasnya untuk mengajar anak-anak kita menjaga alam sekitar lah, bercucuk tanam. Jadi bila ada program pintar botanik ni, anak-anak kita akan menghargai tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga hasil tanaman mereka tu, mereka ni tanam tanaman sayur-sayuran lah. Misalnya terung, timun, sayur-sayuran daun dan sebagainya. Jadi itu juga digunakan untuk sebagai bahan masakan mereka di tadika. Jadi kalau ada tu bonus lah. Jadi walaupun kawasan kecil, kita juga memperkenalkan program ini kepada anak-anak tadika kita. Dan kita juga ada memperkenalkan program kebersihan lah kepada anak-anak tadika kita. Kita ada usaha-sama dengan SW Corp untuk memberi bimbingan kepada anak-anak kita bagaimana menjaga kebersihan dan juga alam sekitar. Itu dari segi tadika. Yang berbagi Datuk, mungkin pengharapan daripada pihak kemas sendiri untuk kita melihat apakah mungkin antara perancangan pada masa hadapan untuk memperkasakan lagi kemas khususnya kepada masyarakat dan juga golongan sasar.
Okey, ada satu lagi fungsi kemas saya belum beritahu lah. Sebenarnya dari segi pendidikan pembangunan ekonomi lah. Okey. Jadi kemas ni kita mempunyai ada beberapa bidang untuk latihan kemahiran. Antaranya masakan, jahitan, lepas tu dandanan diri, kraft tangan dan juga komputer. Jadi ini semua adalah asas kemahiran yang diajarkan oleh kemas kepada masyarakat. Jadi sebab itulah kalau kita pergi ke kampung-kampung seluruh Malaysia, kita ada 60. Ada 60 pusat untuk memberi bimbingan kemahiran ini. Pusat-pusat jahitan dan juga pusat-pusat masakan. Jadi pusat-pusat masakan dan juga dandanan diri ini maknanya kita memberi pendidikan kepada dandanan diri ini biasanya kepada golongan muda lah. Mereka nak belajar untuk mendandan dan akhirnya mereka boleh membuka perniagaan sendiri sebagai juruhias, juru andam dan sebagainya. Kemudian dari segi masakan tadi kita ajar dia orang buat makanan-makanan yang boleh dikomersialkan. Seperti kek, buat kek, muffin, burger, goreng pisang crispy dan macam-macam lah sebenarnya. Sebut sajalah apa makanan-makanan yang komersial kita ada. Semua skill itu. Ya, kita ada ajar dan juga jahitan lah. Jahitan sehingga kepada jahitan fashion dan sebagainya. Jadi di situ kita adakan banyak program-program berkaitan dengan keusahawanan. Seperti program Quick Win. Dalam program Quick Win ni di mana kita bagi pendidikan asas selama seminggu dan kita bagi bantuan peralatan mesin dengan harga antara 4,000 ke 10,000 kepada setiap peserta. Jadi alhamdulillah lebih kurang 1,500 lah peserta usahawan baru ni kita lahirkan. Kemudian ada juga kita tak lupa pada golongan yang paling bawah lah. Iaitu golongan asnaf. Golongan asnaf juga kita adakan program untuk mereka, dipanggil program asnaf berdikari. Sama juga kita bagi ilmu pengetahuan dan juga kita bagi bantuan peralatan untuk mereka menemukan. Baik, alhamdulillah banyak sumbangan dan juga jasa bakti kemas kepada masyarakat khususnya dan juga untuk meniti usia 60 tahun ataupun masuk kepada lebih daripada 60 tahun untuk 61 tahun. Kemas, terima kasih yang berbagi Datuk kerana bersama dengan kami. Itu dia Datuk Muhammad Yassin Bidit dan juga merupakan pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat bersama dengan kami pada pagi ini.